Baiklah, oleh itu dijemput pemidato kita yang kedua, Sarvinus Akramova dari negara Uzbekistan yang mengangkat tema memperkasa mahasiswa berkemahiran dan berdaya saing dengan tajuk pidatonya Mahasiswa Cemerlang Negara Terbilang. Dipersilakan Sarvinus Akramova. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saya ingin memulakan bicara dengan memetik kata-kata Lucius Annaeus Seneca, saintis Yunani abad keempat yang berbunyi, kemenangan terbesar seseorang adalah kemenangan atas dirinya sendiri. Kata-kata ini seperti mencabar saya untuk sampai ke pentas ini bagi membuktikan bahawa suara mahasiswa seperti saya juga mampu membawa mesej keramat kepada dunia tentang peranan mahasiswa. Yang dihormati pengerus acara, panel hakim yang berintegriti, hadirin yang dimuliakan, seterusnya rakan mahasiswa sekalian. Mahasiswa cemerlang, negara terbilang. Inilah topik yang akan saya kupas sebentar lagi. Hadirin yang berbahagia, saya tertarik dengan bait-bait lagu ini. Putra-putri negara jaya, bersatu berpadu tenaga, padamu harapannya bangsa seandai cita-cita. Persoalannya di sini, mahasiswa yang bagaimana menjadi harapan negara? Tentunya mahasiswa yang cemerlang. Saudara-saudari, mahasiswa yang cemerlang ialah mahasiswa yang berdaya saing. Merujuk Exact Creative Views 2023, antara 10 ciri-ciri ideal bagi mahasiswa berdaya saing ialah: 1. Mampu mengatasi cabaran akademik. 2. Berperanan sebagai pemimpin dalam organisasi pelajar. 3. Menerbitkan artikel penyelidikan. 4. Memenangi anugerah akademik atau beasiswa. Dan 5. Mengatasi kesukaran peribadi. Aduh, terasa berat bahu saya. Bukan senang untuk mencapai semua ciri-ciri yang tersebut. Namun, rakan-rakan sekalian, janganlah bimbang. Saya yakin para pensyarah, ibu bapa dan orang dewasa di sekeliling kita selalu ada untuk memberi tunjuk ajar. Yang penting diri kita. Kesediaan kita untuk menerima. Anda setuju dengan saya? Hadirin yang dimuliakan, peranan mahasiswa akan saya garap menerusi gagasan ide yang berikut. Pertama, mahasiswa agen kemajuan negara. Izinkan saya membawa anda ke Madrasah Telakori di Uzbekistan. Pada pintu gerbang madrasah abad ke-16 ini terpampang gambar unik, iaitu harimau yang membawa matahari sedang cuba menangkap seekor rusa. Saya cuba mencari makna. Rupa-rupanya rusa itu melambangkan ilmu dan era baharu. Harimau yang membawa matahari pula bermaksud masa hadapan yang cerah. Rakan-rakan, untuk menjadi permata negara, kita perlu tangkas seperti harimau dan bijak seperti rusa. Menurut UNICEF, pada masa ini golongan muda merupakan golongan terbesar dalam sesebuah negara. Di Uzbekistan contohnya, 60% daripada penduduknya adalah golongan muda. Dalam 15 hingga ke 20 tahun ini, golongan inilah yang akan menjadi tenaga pekerja dalam pembangunan sosioekonomi negara. Umpama pasak yang tulang belakang. Di tangan kita lah letaknya hala tuju sesebuah negara. Hadirin yang dihormati, dalam zaman dunia tanpa sempadan, mahasiswa berperanan membawa kemajuan menerusi penguasaan ilmu pengetahuan. Mencari maklumat kini bukan seperti dahulu terpaksa menyelah layan buku-buku. Dengan kecanggihan teknologi, maklumat kini tersedia di hujung jari. Kata Imam Al-Bukhari, tiada keselamatan di dunia melainkan dengan ilmu.
Jadi apa ditunggu lagi? Mari rakan-rakan mahasiswaku, kita perkasakan diri dengan pelbagai ilmu. Mari kita naikkan nama negara masing-masing ke persada dunia sebagai negara maju. Hadirin yang budiman, mahasiswa agen perubahan bangsa. Peranan ini dapat dilakukan melalui perubahan dalam lingkungan masyarakat baik secara nasional maupun daerah menuju arah dan lebih baik di masa hadapan. Rakan-rakan sekalian, tatkala kejayaan datang, semua orang pasti senang. Maka bangkitlah, wahai siswa-siswi bangsa, bangkitlah. Bangkitlah, ayo kita tinggikan martabat bangsa kita. Jauhilah dada, kegiatan tidak bermoral, budaya yang menghakis ada, tata susila dan perkara dilarang agama. Pasti berdaulat nilai bangsamu. Sepatah kata peribahasa, yang lama dikelek, yang baru dijunjung. Usul menunjukkan asal. Hadirin sekalian, mahasiswa juga berperanan sebagai agen pembangunan negara. Rakan-rakan mahasiswa sekalian, cukupkah hanya dengan mendapat markah cemerlang dalam peperiksaan? Atau dengan mengumpul pelbagai anugerah pencapaian? Anda ada jawapan? Baiklah, kalau ditanya secara pribadi, jawapan saya ialah tidak. Lantas, mengapa? Kerana pembangunan memerlukan semangat mahasiswa untuk mencapai agenda pembangunan negara seperti dengan menyampaikan izin baharu dan keinginan untuk terlibat langsung dalam membangunkan negara. Bukan hanya menguasai ilmu secara teori saja, dengan kreativiti dan inovasi hasilnya pasti lebih berisi. Misalnya, menggunakan kecanggihan teknologi untuk meningkatkan ekonomi, pendidikan dan kesihatan negara. Impian ini bukan rekaan marjenin semata, tapi berdasarkan data dan fakta. Hadirin sekalian, mengerti kata Konfusi, jika ingin kemakmuran 1 tahun, semailah benih. Jika ingin kemakmuran 10 tahun, tanamlah pohon. Jika ingin kemakmuran 100 tahun, didiklah manusia. Tuntasnya benih yang baik tak akan hilang. Dicampur ke laut menjadi benua. Mahasiswa cemerlang, negara terbilang, bangsa bermaruah di mata dunia. Sekian, terima kasih. Baik, demikianlah pidato yang bertajuk Mahasiswa Cemerlang Negara Terbilang yang disampaikan oleh Sarvinus Akramova dari Uzbekistan. Kekuatan bahasa dalam mendepani masa hadapan bangsa dengan tajuk pidatonya Bahasa Menjulang Bangsa. Dipersilakan. 3 tahun lalu, saya bergelar mahasiswa di Tashkent State University of Oriental Studies. Di sinilah bermula sebuah kisah. Kisah saya mengenal satu bahasa asing dari timur, iaitu bahasa Melayu. Dan sejak itu, hati ini semakin terpikat untuk tahu tentang Malaysia dan boleh bertutur dengan fasih dalam bahasanya. Hari ini seperti menggapai bintang di langit. Saya sudah berada di Malaysia dan boleh bertutur dengan fasih di hadapan hadirin sekalian. Justru terima kasih atas kesempatan yang diberikan ini. Sekalung apresiasi buat peneraju acara, panel hakim, div-div kehormat serta para pencinta bahasa sekalian. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bahasa menjulang bangsa. Demikianlah tajuk pidato saya pada hari ini. Kata Ferdinand de Saussure, sarjana Swiss abad ke-20, bahasa ialah satu sistem isyarat, manakala bangsa ialah sekumpulan manusia dan mempunyai keinginan untuk hidup bersatu. Hal ini memberi makna bahasa bukan sekadar alat untuk bertutur, tetapi peranan bahasa menjangkau apa yang kita sangka. Wah, hebat bukan? Warga Dewan yang dihormati,
Yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang baik itu budi, yang indah itu bahasa. Demikianlah indahnya pantun Melayu yang menggambarkan betapa pentingnya bahasa. Kata Profesor Asma Haji Omar, budaya adalah cermin budaya. Jati diri sesuatu bangsa, jati diri inilah yang sama adalah antara ciri untuk menentukan jati diri sesuatu bangsa. Jati diri, ya, sedarkah kita menentukan bahasa yang sama adalah antara ciri untuk menentukan jati diri sesuatu bangsa? Lantas, bahasa rasmi negara kita cintai, bahasa asing kita kuasai. Ibarat kunci pembuka jendela dunia, keupayaan menguasai banyak bahasa pastinya membawa banyak laba kepada sesuatu bangsa. Saudara dan saudari, pertama, bahasa membentuk pemikiran manusia. Sejarah memperlihatkan bahawa banyak negara mencapai merdeka menerusi buah fikir yang diterjemahkan bahasa. Negeri-negeri di tanah Melayu bangkit menuntut merdeka apabila ditiupkan semangat nasionalisme menerusi bahasa. Idea dari sarjanawan Melayu mampu menjentik hati penduduk di Nusantara hanya dengan bahasa dan tulisan. Cara dan gaya berfikir manusia mula bercambah. Ringkasnya, bahasa boleh dijadikan sebagai wahana untuk mengungkap sesuatu budaya dan menjadi penanda identiti dan penyatuan politik sesebuah negara. Saudara dan saudari, tak kenal maka tak cinta. Bagus, maka untuk kenal bangsa-bangsa lain, belajarlah bahasa mereka. Paling tidak, kita tahu salam sejahtera, hai, hello, hola, dan sebagainya. Menerusi bahasa kita kenal mereka bukan sahaja budaya, tapi cara hidup dan pemikiran mereka. Apa yang baik kita ambil, kita contohi dan teladani. Bukan sekadar untuk lulus periksa, tapi belajar kerana kita cinta bahasa itu, saudara dan saudari. Kedua, bahasa menyatukan manusia. Orang memberi, kita merasa. Sejarah dunia menjadi saksi bahawa bahasa mempunyai kuasa. Contohnya, pada zaman purba Maharaja Shihwanti menggunakan satu sistem tulisan yang sama bagi membolehkan puluhan suku Cina berhubung yang kemudiannya didapati perpaduan di seluruh Cina. Pada zaman moden, banyak negara menggunakan bahasa ibunda mereka sebagai bahasa rasmi negara. Negara Jepun dengan bahasa Jepun, negara Cina dengan bahasa Cina, dan tidak ketinggalan Malaysia juga boleh bersatu melalui bahasa Melayu. Saudara dan saudari, ketiga, bahasa membentuk identiti. Apa yang terjadi kepada bahasa Maori wajar kita jadikan iktibar. Dalam tempoh 60 tahun, kefasihan penutur bahasa Maori telah menurun secara mendadak dengan kedatangan bahasa asing. Kini, bahasa Maori hanya berfungsi sebagai simbol budaya semata-mata tanpa ada sedikit pun wibawa sebagai bahasa rasmi negara. Di negara Uzbekistan, saya amat berbangga kerana bahasa Uzbek tetap dijaga walau bahasa-bahasa asing mula dipelajari. Malahan, kebolehan menguasai bahasa asing seperti bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dapat memberi nilai tambah kepada pelajar Uzbek. Tuntasnya, dalam menjulang bangsa, mari kukuhkan bahasa kita. Bahasa, jiwa bangsa. Hilang bahasa, hilanglah bangsa. Akhir kata seniman Piramli, tiada kata secantik bahasa, nak ku cerahkan rasa. Tiada gambar seindah lukisan, nak ku tujuhkan perasaan. Oleh itu, gunakanlah bahasa yang santun, buktikan bahawa kita merupakan masyarakat yang bertamadun, kaya dengan budi bahasa.
saya tinggalkan Anda dengan kata-kata ini. Bangsa yang tidak berbangga dengan bahasanya ialah bangsa yang sombong. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudari Gulzoda Utkurova dari Uzbekistan. Baiklah Nazmi, kerap kali kita dengar